Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Akhirnya, dakwaan Sanusi yang mengatakan Anwar dan Riza pernah ke Kedah untuk memohon tanah perlombongan RII sebelum PRU 15 akhirnya terjawab disanggah dengan luar biasa. Jadi dengan kata yang lain, seperti di dalam paparan poster yang diambil daripada sabudin.com ini menulis betapa liciknya Sanusi. Dia sembunyi tangan kemudian lempar najis dekat orang lain. Wah, ini satu pendedahan yang amat menarik perhatian kita semua. Apabila Anwar sebenarnya bawa kawan Indonesia mohon RII di Kedah, Saifuddin kata tuduhan Sanusi merapu. Saifuddin Syaitan Ismail berkata, Sanusi Nor merapu apabila mendakwa Anwar Ibrahim bersama ahli perniagaan Indonesia Riza Khalid memohon tanah perlumbungan unsur nadir bumi RII Kedah. Setiausaha Agung PKR itu berkata, tiada sebarang permohonan dibuat Perdana Menteri bersama Riza untuk mengusahakan aktiviti itu. Katanya, Riza hanya menemani Anwar menghadap Sultan Kedah, Sultan Salihuddin, Sultan Badli Shah. Sebenarnya, Riza mai datang ke Kedah, menemui Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kunjungan hormat Sultan Kedah. Itu saja. Lepas itu dia balik, kata beliau lagi. Saya sendiri tanya Anwar tadi. Sebelum mai ceramah tadi, saya kata Datuk Seri kena jawab sikit. Datuk Seri pasti bahawa Datuk Seri tak pernah jumpa dengan Sanusi, Menteri Besar Sanusi Nor. Beliau kata tak. Perjumpaan itu berlaku di istana dan Sanusi pun tak ada hadir, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas menyampaikan ceramah kelompok Dun Bakar Arang di Taman Delima Sungai Petani. Saifuddin mengulas dakwaan Sanusi yang Anwar dan Riza pernah ke Kedah untuk memohon tanah perlombongan RII sebelum PRU 15. Beliau berkata dakwaan Sanusi itu untuk mengalih perhatian rakyat, namun ia gagal. Katanya, kunjungan ke istana itu hanya untuk menemani Anwar dan tiada kaitan langsung dengan RII. Dia kena bukti macam saya ada dokumen bukti yang menunjukkan Sanusi bantu dari segi dokumen immigration dalam surat tu tertera nama Sulaifat dan Huang Ziye. Saya tunjuk bukti. Dia Sanusi kata tak kenal. Saya tunjuk gambar, kata beliau. Itu maksudnya bila kita buat kenyataan mesti backup disokong dengan buktilah. Dia keluar kenyataan tak ada bukti, tidak ada apa. Jadi saya fikir itu adalah kenyataan terdesak dia untuk mengekalkan sokongan atau orang PAS, kata beliau lagi. Sebelum ini, Saifuddin telah menunjukkan satu gambar menunjukkan bahawa Sanusi mengenali salah seorang daripada Sulaifat ataupun Huang Ziye. Apabila Saifuddin telah menunjukkan gambar tersebut, akhirnya Sanusi mengaku dia pernah berjumpa dengan orang tersebut. Ia mengaku, itu memang satu yang paling mengejutkanlah. Saifuddin berkata beliau akan mengemukakan bukti baru mengenai kecurian RII di Bukit Enggang, Sikh pada sidang media di Jitra hari ini. Katanya percubaan Sanusi untuk mengalih perhatian satu usaha yang baik tapi ia meleset sama sekali. Kerana Sanusi tak menunjukkan apa-apa pun, apakah benar berlaku pertemuan dengan Sanusi? Kalau tak berlaku, tang mana mai permohonan pula? Itu yang saya kata merapu tadi, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang paling hangat kali ini. Anwar bawa kawan Indonesia mohon RII di Kedah. Saifuddin kata tuduhan Sanusi adalah merapu dan tidak berasas sama sekali. Di dalam gambar video ini juga menunjukkan betapa liciknya Sanusi. Dia sembunyi tangan kemudian lempar najis dekat orang lain. Dipetik daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, kita berharap perbuatan tuduhan palsu
Pendakwaan-pendakwaan palsu tanpa ada bukti ini cepat-cepatlah dihentikan oleh ahli politik, kerana jangan sampai rakyat juga akan meniru apa yang anda lakukan. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini akhirnya Fahmi Fadzil tampil memberikan kata dua kepada pemimpin PAS. Fahmi tuntut Dusuki, pentadbir Facebook N13 Kuang, mohon maaf dalam tempoh 24 jam, dipetik daripada Harapan Daily. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberi tempoh 24 jam kepada penceramah Ahmad Dusuki Abdul Rani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang yang memfitnah kononnya beliau menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang supaya memohon maaf secara terbuka. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH itu juga meminta dua individu berkenan supaya menarik balik tuduhan atau berdepan tindakan saman. Beliau yang juga pengarah Komunikasi PKR berkata, notis tuntutan telah dihantar oleh peguamnya petang semalam bagi membersihkan namanya daripada tuduhan mengadakan ceramah di ruang solat utama Masjid Nurul Yatkin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang baru-baru ini. Walhal jelasnya beliau dijemput oleh ahli jawatan kuasa masjid berkenan ketika singgah solat di situ untuk menjelaskan mengenai punca pengharaman kumpulan muzik The 1975 dan pembantalan konsert Good Vibes Festival. Masa itu ada orang tangkap gambar dan tulis saya ceramah tanpa tauliah, berpolitik dan kempen di dalam masjid, sedangkan ia bukan begitu. Alhamdulillah petang tadi semalam, Ketua Polis Selangor mengumumkan setelah 22 saksi disiasat, beliau kata, saya, Fahmi Fadzil, tidak bersalah, katanya. Fahmi berkata demikian ketika berucap pada jelajah perpaduan sebenar PRN Selangor di Sungai Kandis dekat malam tadi. Turut hadir Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Pengarah Strategik PKR Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Setiausaha Organisasi DAP Steven Sim Chikong, dan calon Pakatan Harapan PH bagi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Kandis, Zamawi Ahmad Mughni. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling menarik perhatian kita sekali apabila akhirnya Fahmi Fadzil mengambil keputusan yang paling menakutkan ramai orang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik lagi ialah ada beberapa fakta yang kita petik daripada Harapan Daily juga, ialah tindakan enggan bersalaman akibat fahaman takfiri, bukti PAS jauh dari politik matang, dipetik dari Harapan Daily. Klip video tular baru-baru ini yang memaparkan seorang individu enggan bersalaman dengan calon wakil rakyat Pakatan Harapan PH, Muhammad Faiz Fadzil, dianggap berpunca daripada pemikiran takfiri. Ahli jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional berkata, kejadian seumpama itu bukan kali pertama, malah beliau pernah beberapa kali dilayan seperti dalam video tular tersebut. Katanya bukan sahaja di kursi Dun Permatang Pasir, malah di lokasi lain di seluruh negara juga beliau pernah berdepan situasi sama disebabkan pemikiran takfiri. Fakta kes ialah ketika itu saya tersampak dengan rombongan calon Perikatan Nasional yang diwakili PAS dan beliau, individu tersebut merupakan salah seorang pengiring kepada calon PAS itu. Ini satu pemikiran yang tidak sehat. Ianya membahaya terhadap masa depan generasi muda kepada orang Melayu Islam kerana perpecahan tidak dianjurkan oleh Islam itu sendiri, kata beliau. Ia juga akan mewujudkan konflik dalam kalangan masyarakat yang boleh menjurus kepada perkara-perkara negatif, kata beliau lagi. Perpecahan tidak akan memajukan sebuah negara, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai insiden yang membabitkan dirinya yang ketika itu berkempen di pasar malam penanti bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini.
Mengulas lanjut, Faiz yang merupakan calon Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir menyifatkan budaya politik matang dalam PAS hanyalah slogan dan mainan politik. Politik matang dalam PAS ini jauh, hakikatnya mereka tidak langsung menganjurkan politik matang kerana menganjurkan perpecahan, menyerang orang dengan pemikiran takfiri yang dilihat boleh mewujudkan konflik berpanjangan. Politik matang ini perlu berdasarkan pada fakta, nilai politik dan juga wawasan sebuah parti seperti agenda ekonomi, tetapi semua ini tidak wujud langsung dalam agenda politik PAS hari ini, bidasnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello saudara-saudara sekalian. Apabila kita melihat hantaran daripada Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani di dalam hantaran beliau, iaitu beliau menulis tentang betapa liciknya DAP sehingga PM pun kena pertahankan mereka. Apa sahaja kejahatan dan keburukan mereka diperlihat cantik oleh Perdana Menteri kita. Akhirnya beliau bukan sahaja disindir oleh netizen, tetapi juga akhirnya dikejam habis. Nik Abduh pun kena sailang. Dusuki disindir selepas anggap Perdana Menteri bertahan DAP. Dipetik daripada Harapan Daily. Dalam hantaran terkini Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani, beliau menulis yang akhirnya orang Islam dan bangsa Melayu pula dipersalahkan. Dari satu saja kerusi Parlimen DAP satu masa dahulu melonjak ke 40 lebih pada hari ini. Kekal mempertahankan prinsip Malaysian pun masih tak halang lagi Islam dan Melayu di tanah air sendiri pun. Perdana Menteri ini tak ada perasaan terhadap agama dan bangsakah? Itu soalan Ustaz Ahmad Dusuki. Tetapi Anwar Ibrahim telah pun menjawab menafikan dakwaan itu dengan mengatakan DAP tak pernah halang peruntukan untuk Islam Melayu. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdurrani menjadi bahan sindiran orang ramai selepas melemparkan tuhmahan bahawa Perdana Menteri mempertahankan apa sahaja kejahatan dan keburukan DAP. Menurut beliau, orang Islam dan bangsa Melayu pula dipersalahkan lantaran mempertahankan DAP yang dianggapnya licik. Dia yang dahulunya kalah di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kota Anggerek pada pilihan raya umum ke-14 juga mengaitkan pertambahan jumlah kerusi parlimen milik DAP. Dia betapa liciknya DAP, kata beliau, sehingga PM pun kena pertahankan mereka. Apa sahaja kejahatan dan keburukan mereka diperlihatkan cantik oleh Perdana Menteri kita yang akhirnya orang Islam dan bangsa Melayu pula dipersalahkan, kata Dusuki lagi. Dari satu kerusi Parlimen DAP satu masa dahulu melonjak ke lebih 40 hari ini, tulisnya di Facebook. Malah dilihat jauh berbeza dengan sikap politik budiman dimiliki bapa saudaranya, bekas Mursyidul Ampas almarhum Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat. Dusuki menganggap Anwar seperti tiada perasaan terhadap Islam dan Melayu. Beliau kata DAP kekal mempertahankan prinsip Malaysian pun masih tak halang lagi Islam dan Melayu di tanah air sendiri pun. PM ini tak ada perasaan terhadap agama dan bangsakah? Soalnya pula tanpa menguraikan kejahatan dan keburukan DAP pada era kerajaan perpaduan ini. Ekoran hantaran Dusuki menjelang tibanya hari pengundian pada pilihan raya di 6 negeri minggu depan, orang ramai mengkritik dan menyindir penceramah PAS itu. Antaranya pengguna Facebook Samsurizan Nur Syam yang menggesa Dusuki menjawab 3 soalan daripadanya terlebih dahulu. Apakah kejahatan dan keburukan DAP? Perdana Menteri ke-10 buat majlis agama setiap minggu, ada DAP halang? Soal beliau. Perdana Menteri ke-10 bagi peruntukan kepada majlis agama lebih, ada DAP halang? Itu soalan beliau. Perdana Menteri yang ke-10 nak notahkan kemiskinan tegar yang majoritinya orang Melayu, ada DAP halang? Bidas beliau lagi. Sehubungan itu, Surizam mengingatkan bahawa rakyat tidak bodoh dalam menilai kerana semua orang boleh sekadar cakap tanpa berasaskan fakta dan melihat kebaikan yang berlaku. Paling sedih, Nik Abduh kena sailang geng sendiri. Teringat kisah Karbala. Kenapa gerakan diberi bertanding di kawasan majoriti Melayu? Pemimpin Melayu dalam PN membela gerakan sampai pengikut di dalam parti iaitu Islam dan Melayu diberi amaran untuk dipecat.
Kenapa PAS tak bertanding di Seputih Ceras? Ustaz Muhaizad yang bagi teguran secara ilmiah mengikut lunas ilmu pun disindir dan ditarik tauliah ceramah di Kelantan. Gapo Ustaz? Demikian antara komentar warga Malak Maya yang ditujukan kepada Dusuki. Malah, Dusuki turut diingatkan bahawa ada calon gerakan iaitu Parti Komponen Perikatan Nasional PN yang turut dianggotai PAS memberitahu bahawa tidak akan ada larangan primis perjudian jika PN mengambil alih pentadbiran negeri. Wah, ini memang paling panas dan harap nanti semuanya diselesaikan dengan baik. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Apa kabar sekalian? Semuanya bercakap tentang Mahathir Mohamad. Sejak akhir-akhir ini, isu tentang Mahathir konon akan dilantik sekali lagi menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga tular di mana-mana. Saya tidak tahu adakah itu akan memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional yang disokong oleh Mahathir sekarang, ataupun ianya akan memberikan kesan buruk kepada Perikatan Nasional. Sila tinggalkan komen anda, apa pendapat kamu dengan tularnya. Kononnya Mahathir Mohamad mahu dirancang ataupun dalam perancangan oleh PAS untuk menjadikan beliau ahli parlimen PAS dan seterusnya menjadi ahli parlimen. Itu saya tak pasti, cuma dalam pembacaan beberapa artikel menulis Mahathir mungkin akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Namun demikian, yang hangat sekarang ini di BH Online, Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Itu ialah dapatan CIJ. Dipetik daripada BH Online 2 Ogos 2023. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum. Dapatan itu berdasarkan analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri PRN 2023 di Malaysia melalui kempen Katakan Tidak pada ucapan benci yang dijalankan Centre of Independent Journalists CIJ dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Sains Malaysia USM. Hasil itu diperoleh berdasarkan pemantauan sepanjang tempoh 24 hingga 30 Julai lalu. Mengulas lanjut dapatan itu, pengarah eksekutif CIJ, Watslal Naidu berkata, naratif Dr. Mahathir berterusan mencabar status quo bukan Melayu di negara ini dan mendakwa Malaysia bukan negara berbilang kaum. Sebaliknya, ia mendakwa ia adalah negara Melayu. Kenyataan sedemikian katanya sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr. Mahathir. Microaggression, keagresifan mikro ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa. Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok yang lain berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan. Rakyat Malaysia bukan Melayu juga mula meluahkan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belahkan ini menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara ini. Seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayu Cina turut berkongsi bahawa dia terus menerima pelbagai komen berbau perkauman apabila meluahkan pandangannya tentang ungkapan yang memecah belahkan ini secara dalam talian. Justru kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya tidak segera menggesa kebertanggungjawaban dari pihak berkuasa apabila mereka terus menanam rasa benci terutamanya dalam kalangan anak muda di Malaysia, katanya dalam kenyataan hari ini. Selain kenyataan demikian, hasil pemantauan CIJ mendapati peristiwa Mamali pada 1985 turut disifatkan sebagai serangan terhadap Dr. Mahathir dan PAS juga bersubhat dengan bekas Perdana Menteri itu. Mengikut hasil pemantauan itu, sebahagian daripada hantaran mempersoal semula kejujuran posisi PAS sebelum ini.
Pemantauan dijalankan itu memproses 18.721 hantaran sepanjang tempoh seminggu dan dikategorikan mengikut tahap keparahan ucapan. Hasil pemantauan CIJ menemui hampir 85.08% atau 15.927 hantaran daripada hantaran media sosial berada pada tahap 1 yang mengandungi komen umum dan perbezaan yang tidak menyinggung dalam isu diperhatikan. Hantaran lain iaitu 14.7% bersamaan 2.765 hantaran berada di tahap 2, bahasa dan kandungan yang menyinggung atau bersifat diskriminasi. 0.13% atau 25 hantaran di tahap 3, bahasa dan kandungan yang menyahmanusiakan atau agresif, dan 0.02% 2 hantaran di tahap 4, bahasa dan kandungan yang membabitkan seruan atau ajakan kepada keganasan. Pemantauan sama menyimpulkan bahawa naratif umum bagi semua hantaran ini masih berpusat pada isu bahasa, bangsa, agama, gender dan sasaran terhadap komuniti lesbian, gay, bisexual, transgender dan pelik. Bagaimanapun, ia tidak sampai ke tahap keparahan ucapan benci yang tinggi. Selain itu, komen penjanaan pengguna UGC berada di tahap 2 dan ke atas menunjukkan komen berkait perkauman, xenofobia, homofobia dan transfobia turut dinormalisasikan tanpa ada sebarang mesej penolakan daripada pimpinan politik atau masyarakat awam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang paling hangat pada hari ini. Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum ini dapatan daripada CIJ, dipetik daripada BH Online. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Menjelang pilihan raya negeri yang tidak akan lama lagi diadakan, ini pengakuan dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang benar-benar panas dan mengejutkan. Pastinya, siapa lagi kalau bukan Muhyiddin Yassin. Anwar Ibrahim dedahkan bahawa kontrak untuk anak menantu Muhyiddin, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Itu soal Anwar Ibrahim kepada netizen semua. Saudara-saudara, dipetik daripada Sinar Harian. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menunjukkan beliau tidak menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi Perdana Menteri. Berucap pada ceramah jelajah perpaduan di Semenyih pada Selasa malam, Perdana Menteri mendakwa Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN telah mengayahkan kroni dan keluarganya. Dakwa pengerusi Pakatan Harapan PH itu lagi, negara ini telah rosak kerana tindakan Perdana Menteri yang hanya menjaga kuasanya dan keluarga sendiri. Muhyiddin sakau sini sana, kata Anwar Ibrahim. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, tetapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa untuk sakau duit negara ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat. Boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujarnya dalam ceramah berkenan. Anwar menegaskan beliau juga telah melihat fail-fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Ada orang pula cakap, ya betul Tan Sri bersih, saya sekarang tak macam dulu, saya tak tengok fail. Sekarang saya tengok fail sebagai Menteri Kewangan, jelas beliau. Pada 9 Februari lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan beliau terlibat memberikan kontrak sistem imigresen bersepadu nasional kepada syarikat IRIS Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Menurut Muhyiddin, ia merupakan satu fitnah yang sengaja dilakukan dan direka untuk mencalarkan maruahnya dan keluarga. Ahli Parlimen Pagoh itu juga mendakwa perkara tersebut adalah sebahagian daripada siri tohmahan jahat daripada terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional pimpinan Anwar Ibrahim, kata Datuk Seri Muhyiddin lagi. Saudara-saudara sekalian, yang lebih kontroversi lagi ialah apabila Anwar Ibrahim menggelar ataupun menyatakan
Muhyiddin, dia Muhyiddin sakau sini sana. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, kata Anwar Ibrahim. Tetapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak? Kamu sebut tak buat apa-apa. Kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu. Tetapi kamu cakap bersih, ujar Anwar Ibrahim dalam ceramah berkenan. Dalam satu ceramah Anwar lagi yang saya lihat di dalam video, beliau mengatakan bahawa Anwar Ibrahim rasa lucu dan geli hati apabila pemimpin ataupun penyokong Perikatan Nasional menyanyikan lagu Hoi Hoya Hoi terhadap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata dia tak marah pun, bahkan dia nyanyi sekali Hoi Hoya Hoi itu dengan lirik yang lain, yaitu Hoi Hoya Hoi, mengapa kamu sokong Muhyiddin juga, kata Anwar Ibrahim. Apabila beliau kata Muhyiddin sekarang juga adalah salah seorang daripada kluster mahkamah dan telah pun didakwa untuk beberapa tuduhan berkaitan pengubahan wang haram dan rasuah serta penyalahgunaan kuasa. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata, dia Muhyiddin sakau sini sana, dia boleh maki saya berbakul-bakul, tapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini, kata Anwar Ibrahim. Dia juga ingin bertanya kepada Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak Muhyiddin kamu sebut tak buat apa-apa, kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu. Tetapi kamu cakap bersih, ujar Anwar lagi. Anwar menegaskan beliau juga telah melihat fail-fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling menarik sekali. Apabila Sanusi buat pengakuan yang kita tidak jangka-jangkakan berkaitan dengan curi unsur nadir bumi. Dipetik daripada Malaysia Kini. Dengan tajuk, Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi. Netizen mula bertanya, Sanusi dah mula buat U-turn ke, kata mereka. Tak tahulah apakah itu U-turn atau tidak, terpulanglah pada mereka. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor mengakui pernah bertemu seorang warga China yang kini diburu berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di negeri itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata urusan warga China itu adalah dengan pejabat tanah dan galian Kedah serta Menteri Besar Incorporated MBI milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu Malaysia Kini yang individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi Menteri Besar pada tahun 2020. Saya tak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu. Yang saya ingat jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali, katanya ketika dihubungi. Walau bagaimanapun, kata Sanusi, mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga China itu tidak berbahasa Inggeris dan Melayu. Jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tak tahu bahasa Inggeris. Dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi Menteri Besar lagi. Saya tak tahu sejak bila, kata Sanusi. Malaysia Kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah selagi dia belum dituduh di mahkamah. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alosta, di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama dengan suspek. Saifuddin berkata, tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia mengenalinya. Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan nama dua warga China yang saya bangkitkan berkali-kali. Menteri Besar harus bertanggungjawab menjawab soalan yang dibangkitkan, kata beliau. Sanusi kata suspek bawa penterjemah. Bagaimanapun, dalam ucapan di Kuala Kedah hari ini, Sanusi berkata, dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membawa penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kad saya pasal dah bagi kad MBI.
RM 5 juta sebelum ini, dia dah habis RM 30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian dengan MBI sebelum saya masuk ofis, kata beliau. Bila saya jadi Menteri Besar, jadi saya kata teruskan saja. Buatlah apa yang nak buat, tapi make sure pastikan ikut undang-undang, kata beliau dipetik Berita Harian. Pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di Kedah di saat adanya ada hanya perlumbungan haram REE di seluruh negara. Katanya ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara bahawa ada 60 lumbung haram REE. Pasal apa Pudin etek serang Kedaja, kata beliau. Dan kenapa etek masa pilihan raya dan pasal apa tak etek sebelum ini atau selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik, nak ambil kesempatan isu REE, nak burukan orang, kata Sanusi. Dia tak elok, hati tak murni. Pi cari lagi 59 lombong tu. Ada di Negeri Sembilan, Pahang, Perak. Awak tak pi siasat. Pasal apa mai ke Kedah je, kata beliau. Pasal hang nak bunuh Sanusi. Nusi ni nyawa lihat bos, dia payah mati, katanya seperti dipetik. Setiausaha Agung PKR itu dalam ceramahnya di Kedah Sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik, Kedah. Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengancam untuk memfailkan saman, namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada 2 warga China yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penerokan REE. Seorang warga China dikatakan telah ditangkap ketika menceroboh hutan simpan bersama 380 biji nadir bumi, manakala seorang lagi yang dibangkitkan Saifuddin hari ini dilaporkan menghilangkan diri. Sementara itu, Saifuddin berkata, selaku ahli lembaga penasihat MBI, Sanusi tidak sepatutnya mencuci tangan daripada hal ehwal syarikat itu dan menyabitkan kelemahan syarikat itu kepada CEO Muhammad Sobri Osman. Dia juga menyangkal dakwaan Sobri bahawa 2 individu tersebut bukan bekerja di bawah MBI. Dia mendedahkan apa yang didakwa sebagai surat daripada Sobri kepada Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi mendapatkan pas pekerja dan kelulusan daripada Jabatan Immigration. Jelas ada permohonan pas lawatan iktisas kepada 2 warga China ini dengan majikannya adalah MBI. Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbadanan itu, katanya lagi. Semalam MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dipetik daripada Malaysia Kini dengan tajuk Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi, diterbitkan pada 1 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.